Assalamualaikum, selamat datang ke channel Nazair Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda cara kita menyemai pokok bunga kertas sirih junjung. Baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian video tutorial saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa peralatan ataupun bahan-bahan untuk saya kongsikan kepada anda semua. Salah satu cara kita menyemai batang daripada pokok bunga sirih junjung, dengan menggunakan media perangsang akar, iaitu daun lidah buaya. Ini teman, ini adalah daun lidah buaya yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita merangsang pertumbuhan akar. Anda juga boleh menggunakan bahan-bahan seperti serbuk paksa akar, bawang merah juga boleh ya teman. Dalam perkongsian pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimanakah cara kita menggunakan daun lidah buaya sebagai bahan perangsang akar untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar pada semaian batang pokok bunga kertas sirih junjung. Okey, baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum kita melakukan penanam penyemaian daripada batang pokok bunga kertas sirih junjung, teman, apa yang anda perlu tahui ialah pertama sekali teman-teman, sekiranya anda ingin menyemai batang daripada pokok sirih junjung, ini agak besar ya teman ya, pastikan pokok bunga kertas sirih junjung itu dalam keadaan yang subur, segar dan sihat seperti ini teman. Nampak? Masih kelihatan lagi daunnya ya, masih segar. Okey, masih segar. Okey, ini adalah pokok bunga kertas sirih junjung berwarna kuning ya teman. Okey, yang kedua, pastikan ia terselamat daripada haiwan-haiwan perosak. Okey, tiada hama ataupun kulat yang tumbuh pada batang tersebut. Seperti ini, masih segar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga teman, apa yang anda perlu ketahui sebelum anda menanam ataupun menyemai batang daripada pokok bunga kertas sirih junjung ini teman, ini terutamanya khas untuk anda ingin menjadikan batang bunga kertas sirih junjung ini sebagai bahan bonsai ya teman. Pilihlah batang itu yang berbentuk ada bengkok seperti ini sedikit ya teman ya. Nampaknya ada karakter-karakter untuk dijadikan sebagai sebuah bahan bonsai seperti itu. Okey, ini tergantung kepada anda. Sekiranya anda ingin membuat gerak daya lurus saja, anda pilih batang yang lurus saja. Sekiranya anda ingin mempunyai gerak batang yang ada bengkok sedikit, pilih batang yang ada bengkok atau meliuk-liuk. Okey, itu tips yang ketiga. Okey, baiklah teman-teman, kita akan teruskan kepada proses kita, bagaimana cara kita ataupun apakah yang kita perlu lakukan kepada batang pokok bunga kertas ini. Okey, pertama sekali teman, setelah anda mendapatkan batang daripada pokok bunga kertas sirih junjung ini, yang anda perlu lakukan di sini adalah sekiranya anda mendapati dan batang pokok ini kotor, cuci dulu. Tetapi sekiranya bersih, tak perlu cuci. Okey, apa yang anda boleh lakukan ialah kita potong dulu ranting-ranting yang terdapat pada batang pokok bunga kertas ini. Okey, kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Ingat teman, mulakan setiap pekerjaan anda dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nanti anda akan mendapat keberkatannya. Okey, Bismillah. Kita potong ya teman ya. Potong dahan ini, kita potong semua. Okey, kita potong. Nah, yang terbatas tumbuh ni kita potong. Kita tak perlukan dahan ini. InsyaAllah nanti kita akan dapatkan dahan-dahan yang baru ya. Yang baru kita potong saja. Okey, yang lama ini kita potong. Kenapa kita potong teman? Ini adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada cabang-cabang baru yang akan tumbuh nanti ya. Kita potong mana bahagian yang kita tak perlu tinggalkan. Okey. Okey teman, kita potong ya. Seperti ini kita potong. Ini adalah untuk bertujuan untuk tempat cabang-cabang baru akan tumbuh nanti. Okey, kita potong. Okey, seperti ini. Potong dulu kan. Okey, yang ni kita potong. Yang ni, yang bawah ni kita potong ya. Yang ni tak nampak tak sesuai, kita potong.
potong. Okey. Yang ni. Okey. Okey, kita tengah dulu. Kita potong. InsyaAllah akan tumbuh di sini ya teman. Yang ni akan tumbuh di sini. Kita biarkan. Okey, cukup dulu ya. Lepas tu teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah kita hendaklah mengupas teman. Kita akan kupas ya bahagian bawah ni. Bahagian ujung pangkal bawah ni, ini bahagian bawah teman, kita kupas sedikit. Mengapa kita perlu mengupas teman? Okey, jadi kita mengupas adalah bertujuan untuk membanyakkan ya teman, membanyakkan ruang untuk tumbuh akar-akar baru nanti ya. Itu adalah tujuan mengapa kita perlu mengupas. Kita gunakan pisau, okey, apa saja jenis pisau yang sesuai. Okey, bismillah. Kita kupas ya. Kupas ini teman-teman. Okey. Okey, macam tu teman. Nampak? Okey, kita dah selesai melakukan kupasan. Okey. Nah, bekas potongan gergaji kat sini pun kita buang ya teman. Kita buang juga ya. Ini adalah untuk memastikan batang daripada pokok bunga kertas junjung ini teman-teman benar-benar dalam keadaan yang bersih ya. Okey, macam tu. Kita kupas tentu ya. Okey, dah. Siap. Okey, nampak? Dah kan? Nampak bersih. Okey. Kemudian teman, langkah selanjutnya dah kita ambil daun lidah boyak ni teman ya. Kita sapukan ya. Kita belah sedikit ya. Kita belah daun pokok berlidah boyak ni, kita belah, lepas tu kita oles ataupun kita sapukan pada bahagian yang kita telah kupas kulit pada batang pokok yang kita junjung ini. Okey. Kita belah dua ya teman. Kita ambil, kita belah dua ya. Kita ambil macam tu. Kita belah macam tu. Okey, nampak? Kita belah macam tu, okey. Ini adalah merupakan salah satu bahan yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai perangsang akar ya teman, untuk membantu merangsangkan pertumbuhan akar pada batang daripada pokok bunga kertas junjung kita ni. Kita buat macam tu, kita sapu ya. Kita sapu teman, biar lendir yang terdapat pada daun pokok, daun bunga raya ni teman. Kita sapu semua pada bahagian yang kita telah kupas pada pokok bunga kertas junjung ni ya. Okey, macam tu. Okey, nampak tak teman? Okey, macam tu. Pastikan semua bahagian terkena ya teman. Macam tu. Okey. Baiklah teman, kita biarkan dulu sementara kita membiarkan lendir daripada lidah buaya ini meresap ya teman pada batang pokok bunga kertas junjung ini. Kita biarkan dulu, kita menyediakan bahan media tanam. Okey. Okey, kita letak tepi dulu ya. Okey, kita letak tepi dulu. Nah, letak tepi dulu ya. Okey. Sekarang kita sediakan media tanam untuk kita menanam batang daripada pokok bunga kertas junjung ini ya. Okey, kita letak tepi dulu. Okey, baiklah teman. Kita gunakan tanah. Di sini ada, saya gunakan tanah ini teman. Ini adalah terdiri pada campuran ini teman. Ini adalah campuran daripada tanah bakaran sampah ya, tanah bakaran sampah, serpihan batu bata, tanah subur ya teman. Juga tanah ini tanah pasir ya, pasir kasar teman juga ada. Sedikit saya campurkan sedikit demi sedikit. Untuk amat mudah teman, sekiranya anda ingin mencari bahan ataupun tanah untuk anda menyemai batang daripada pokok bunga kertas junjung teman, yang penting hendaklah tanah itu bersifat gembur dan polos. Itu yang penting teman, bersifat polos dan gembur. Okey. Anda juga boleh mencampurkan dengan sedikit serpihan, bukan serpihan, sekam padi boleh juga. Anda juga boleh menggunakan tanah merah bakar ataupun tanah kuning bakar, boleh juga teman. Oleh kerana di sini saya agak suka sikit untuk mendapatkan tanah merah bakar ataupun tanah kuning bakar, saya menggunakan tanah subur saya teman, tanah suci, tanah di bawah pohon-pohon bambu. Itu boleh tanah daripada reputan-reputan dahan kelapa sawit ataupun kelapa sawit juga boleh digunakan teman ya. Dan anda juga boleh menggunakan tanah
kompos juga boleh teman-teman. Okey, sediakan pasu. Untuk perkesanan ini saya menggunakan pasu teman. Ingat teman, pasu ini adalah dibuat lubang yang besar di bawah ini. Ini adalah untuk mengelak berlakunya air bertakung di dalam pasu ini. Okey, bismillah teman, kita masukkan tanah ini ke dalam pasu ini ya teman ya. Bismillah. Okey, untuk pada kali ini teman saya menggunakan media tanah ini teman dalam keadaan lembab saja, tidak terlalu basah. Okey. Okey, kita masukkan, kita padatkan sedikit teman. Okey, lepas tu teman jangan isi terlalu penuh dulu ya, kita padatkan dulu. Kenapa kita perlu padatkan teman? Ini adalah untuk memastikan batang daripada pokok mangga sedia junjung yang kita akan semai nanti tidak bergoyang dalam keadaan kukuh. Teman-teman, kita masukkan ya, kita masukkan batang daripada sedia junjung ini ke dalam pasu ini tadi. Bismillah, macam tu. Okey, kemudian kita tambah lagi teman ya. Tambah lagi tanah tadi ya. Okey, tambah lagi teman. Ingat jangan lupa untuk memadatkan ya teman ya. Padatkan ya. Padatkan teman. Padatkan ya. Kita padatkan betul-betul teman. Kita padatkan ya, biar betul-betul padat ya. Padatkan macam tu ya teman. Pastikan ia dalam keadaan yang benar-benar teguh ya dan kukuh, tidak bergoyang. Ini sangat penting teman semasa anda melakukan penanaman pertama seperti ini teman. Sangat penting untuk anda memastikan batang daripada pokok mangga sedia junjung ini teman benar-benar berada dalam keadaan yang teguh ya, tidak bergoyang. Sangat penting. Ini nanti teman adalah akan mempengaruhi ya teman masa keluarnya akarnya nanti ya. Lambat atau cepat akar ini tergantung kepada kekukuhan, keteguhan batang daripada pokok mangga sedia junjung ada tanam ini. Okey, kemudian teman apabila sudah selesai dan kita yakin batang daripada pokok mangga sedia junjung ini betul-betul dalam keadaan yang sudah kukuh seperti ini teman ya, sudah kukuh ya. Okey, lepas tu teman, apa yang kita perlukan? Kita ambil batu bata seperti ini ya teman. Ini adalah batu bata teman, seperti batu bata. Kita letakkan di tepi seperti ini. Ini untuk apa teman? Ini adalah untuk membantu ya teman. Untuk membantu agar batang daripada pokok mangga sedia junjung ini teman tidak bergoyang ya. Jadi batu bata ini dapat membantu mengukuhkan ya, mengukuhkan stek daripada batang daripada pokok sedia junjung mangga sedia junjung ini. Okey. Okey teman, kita dah selesai melakukan penanaman seperti ini ya. Okey, kemudian teman, langkah selanjutnya ialah kita siram sedikit ya, biar dia lembab sikit di sini. Okey, siram sedikit saja ya, tidak terlalu banyak. Okey, macam tu. Okey, kemudian teman, okey, anda boleh melakukan penyungkupan ataupun anda tidak perlu melakukan penyungkupan. Ini tergantung kepada keadaan. Sekiranya masa anda melakukan penamaian ini teman pada musim sangat panas, saya galakkan anda untuk melakukan penyungkupan ya, bungkus dengan kertas. Sekiranya pada musim hujan masa lembab, saya cadangkan anda tidak perlu menutup kerana keadaan memang sangat lembab. Okey, jadi anda tidak perlu membungkus. Tetapi sekiranya anda membungkus pun boleh juga. Ini tergantung kepada anda. Okey teman. Okey, baiklah teman, lepas tu kita ambil kertas, kita sungkup boleh juga. Okey. Kalau kita tak sungkup pun boleh juga. Ini tergantung kepada teman-teman. Okey. Tergantung kepada keadaan cuaca. Sebab pokok mangga sedia junjung ini teman sangat mudah kita tanam ya, sangat mudah kita semai. Kita tidak perlu membungkus, menyungkup ataupun kita boleh membungkus. Ini tergantung kepada kita. Okey, baiklah teman. Okey, selepas seperti ini teman, apa yang kita perlu lakukan ialah teman ya. Apa yang kita perlu lakukan selepas ini ialah teman kita letakkan semaian batang besar daripada pokok mangga sedia junjung ini teman ya di tempat yang teduh ya, di tempat teduh tetapi dapat sinaran matahari secara tidak langsung. Okey, tempat kita teduh secara tetapi masih lagi mendapat sinaran matahari secara tidak langsung. Okey, tempat teduh. Okey, kemudian pastikan media tanam ini teman sentiasa berada dalam keadaan lembab. Jangan siram teman, jangan siram daripada mula pertama kita menyemai seperti ini sehingga ke hari 5 ke 7 hari 1 minggu. Ini tergantung kepada keadaan media tanam. Seandainya anda mendapati media tanam ini dalam keadaan kering, siram ya. Mungkin anda siram setengah botol daripada botol ini. Okey. Ingat siram menggunakan air hujan ataupun air sumur atau perigi. Sekiranya susah mendapatkan air hujan ataupun air perigi, gunakan air mineral water. Boleh. Jangan menggunakan pipe kerana pipe terdapat kandungan klorin di mana klorin tidak sesuai untuk
semaian pertama seperti ini. Kerana stek pada pokok bunga sirih kita junjung kita ini masih lagi belum tumbuh akar. Okey. Lepas tu teman, pastikan semaian stek kita ini tidak diganggu oleh hewan-hewan peliharaan kita seperti kucing dan juga ayam. Okey, pastikan selamat digangguan hewan tersebut. Dan jangan dulu diberi baja ya, jangan dulu baja sehinggalah pucuk batang daripada pokok bunga jinjing suruh sirih junjung ini teman dalam keadaan yang sudah subur, banyak keluar pucuk-pucuk baru dan banyak akarnya, barulah kita nanti pindah ke dalam pasu lain, barulah kita boleh mula membaja. Itu pun jangan terlalu banyak. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Semoga bermanfaat, terutamanya bagi teman-teman yang masih tidak mengetahui bagaimana cara kita menyemai pokok bunga kertas sirih junjung dengan menggunakan batang sebagai bahan untuk kita tanam ya, dan dengan menggunakan bunga daun lidah buaya sebagai perasan pertumbuhan akar. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sila sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik tombol subscribe, tekan tombol loceng, like dan share dan juga komen ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru pada channel Nazir Abdullah. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya teman-teman, kerana subscribe itu sangat mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu manfaat, insya-Allah kita juga akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini. Seperti biasa, sebelum saya akhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya dari dunia sampai. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah, cukup sampai dulu. Salam satu bi. Assalamualaikum. Bye bye.